Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan sambung lagi kelas kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran tingkatan 5. Kita masih lagi dalam Ad-Darsul Ashir. Pelajaran yang ke-10. Di bawah tajuk Qawaidur Rasmil Uthmani. Dan kita membincangkan tentang kaedah ataupun metodologi resam Uthmani. Dan kita dah masuk ke metodologi ataupun kaedah yang ketiga, Al-Hamzu. Yang mana Hamzah ada beberapa keadaan. Ada di awal kalimah dan di pertengahan kalimah dan juga di hujung kalimah. Dalam kelas sebelum ni kita dah tengok Hamzah di awal kalimah, iaitu mempunyai kaedah yang umum. Semua Hamzah yang berada di awal kalimah ditulis dengan alif. Sama ada dia bersambung dengan huruf lain ataupun tidak. Kecuali selepas Hamzah ada huruf alif mat. Dan kita juga dah tengok Hamzah yang berada di pertengahan kalimah. Ada beberapa keadaan, iaitu ada Hamzah mati dan ada Hamzah yang berbaris. Kemudian Hamzah yang berbaris ni pula dia ada juga pelbagai keadaan. Hamzah yang berbaris sebelum dia berbaris. Hamzah yang berbaris sebelum dia mati. Hamzah yang berbaris selepas dia mati. Cuma kita tak perincikan dia punya kaedah. Kita cuma melihat secara ringkas saja. Okey, keadaan yang pertama bagi Hamzah yang berada di hujung kalimah. Idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimati sakinatan tuktabu biharfi harkatin ma qablaha. Dia kata apa? Idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimah. Hamzah berada di akhir kalimah. Kemudian sakinatan. Kemudian Hamzah tu mati. Tuktabu biharfi harkatin ma qablaha. Maka ditulis dengan huruf mengikut baris huruf yang sebelumnya. Saya ulang lagi sekali. Sekiranya Hamzah itu berada di akhir kalimah dan Hamzah itu mati, maka ditulis rumah bagi Hamzah mengikut baris huruf yang sebelumnya. Contoh, sekiranya sebelum Hamzah berbaris fathah, maka ditulis rumah Hamzah adalah huruf alif. Sekiranya sebelum Hamzah berbaris huruf yang berbaris kasrah, maka rumah bagi Hamzah adalah huruf ya. Contoh, kalimah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hamzah berada di akhir kalimah. Kemudian Hamzah mati. Kemudian sebelum Hamzah huruf yang berbaris fathah, maka rumah bagi Hamzah adalah alif. Contoh yang kedua, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Hamzah berada di akhir kalimah. Kemudian Hamzah mati. Sebelum Hamzah huruf yang berbaris kasrah, maka rumah bagi Hamzah adalah ya. Macam mana pula kalau sebelumnya dhammah? Hamzah yang berada di akhir kalimah yang mati sebelum dia dhammah tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Jadi keadaan Hamzah mati yang berada di akhir kalimah yang sebelumnya berbaris hanya ada dua je. Sama ada sebelum dia fathah ataupun sebelumnya kasrah. Sebelumnya dhammah tak ada. Kalau luar Quran ada lah. Dalam Quran tak ada. Inilah kaedah umum bagi Hamzah yang mati yang berada di akhir kalimah. Kemudian seterusnya, idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimati mutaharrikatan
tuktabu bi suratil harfi alladhi minhu harakatuhu ma qablaha. Kata apa? Idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimah. Hamzah berada di akhir kalimah. Mutaharrikatan. Hamzah berbaris. Tuktabu bi suratil harfi alladhi minhu harakatuhu ma qablaha. Ditulis rumah bagi hamzah dengan huruf mengikut baris huruf sebelumnya. Sekiranya hamzah sebelum hamzah huruf yang berbaris fathah, maka rumah bagi hamzah alif. Sekiranya sebelum hamzah huruf yang berbaris kasrah, rumah bagi hamzah adalah ya. Sekiranya sebelum hamzah huruf yang berbaris dhammah, maka rumah bagi hamzah adalah waw. Dekat sini ada kesalahan cetakan dalam buku teks. Dalam buku teks tulis bisautil harfil ladzi minhu harakatuhu. Dia sebenarnya bisuratil harfil ladzi minhu harakatuhu. Kemudian ada tambahan ma qablaha, huruf yang sebelumnya. Bukan ikut baris hamzah tu. Ikut baris huruf sebelum hamzah. Pelajar boleh tambah ma qablaha, ataupun kalau tak nak tambah ma qablaha tu, tambah ayat sebelum tuktabu tu. Idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimati mutaharrikatan. Kemudian wa taharraka ma qablaha. Tuktabu bi suratil harfil ladzi minhu harakatuhu. Sampai situ saja. Ataupun boleh juga pelajar-pelajar ikut ayat yang sebelum tadi. Sama juga. Idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimati mutaharrikatan tuktabu biharfi harakatin ma qablaha. Bagi saya tu paling mudah, paling senang, paling ringkas dan pendek ayat dia. Maksudnya pakai ayat yang sama dekat sebelum ni tadi. Cuma bezanya tadi hamzah di akhir kalimah sakinatan. Kemudian yang ni hamzah di akhir kalimah mutaharrikatan. Ayat selepas tu sama juga. Tuktabu biharfi harakatin ma qablaha. Maksud dia sama. Maksudnya hamzah di akhir kalimah yang berbaris ditulis mengikut baris huruf sebelumnya. Contoh dia kita tengok zara'a. Wa ma zara'a lakum fil ard. Hamzah berbaris di akhir kalimah sebelum dia fathah, maka rumah bagi hamzah adalah alif. Kecuali ada beberapa perkataan yang terkeluar daripada kaedah ni. Perkataan yang kita dah jumpa dalam ziyadah ya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Perkataan naba' dekat situ terkeluar daripada kaedah. Sebab apa? Sebab dia ada tambahan ya, ada ziyadah ya selepas hamzah. Dan ada juga perkataan lain yang terkeluar daripada kaedah. Contoh, qul huwa naba'un azim. Naba'un. Patutnya hamzah dekat situ rumah dia alif. Tapi dalam mushaf rumah dia situ waw. Dan ada beberapa perkataan lain banyak yang terkeluar daripada kaedah. Tapi ini adalah kaedah umum. Contoh yang kedua. Quri'a. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Hamzah berbaris fathah dan berada di hujung kalimah. Kemudian sebelumnya kasrah. Maka rumah bagi hamzah adalah ya. Contoh yang ketiga. Al-lu'lu'u. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Hamzah yang berada di akhir kalimah. Hamzah yang berbaris di akhir kalimah sebelumnya dhammah. Maka rumah bagi hamzah adalah waw. Dan sekiranya. Ini adalah maklumat tambahan. Sekiranya hamzah yang berbaris di akhir kalimah sebelum dia mati. Contoh. Ja'a, sya'a, syai'un. Maka tak ada rumah bagi hamzah.
Tak ada rumah bagi hamzah. Kecuali ada beberapa perkataan yang terkeluar juga daripada kaedah. Contoh perkataan la tanu'u bil usbah, antabu abi ismi. Tu perkataan tu dia terkeluar daripada kaedah sebab dia ada rumah bagi hamzah. Okey. Jadi saya ringkaskan hamzah yang berada di akhir kalimah. Hamzah yang berbaris ataupun hamzah mati. Kemudian sebelumnya pun berbaris juga. Okey. Maka rumah bagi hamzah adalah mengikut baris huruf sebelum dia. Untuk kedua-dua ni sama. Hamzah yang berada di hujung kalimah sama ada mati ataupun berbaris. Kemudian sebelum hamzah ada huruf yang berbaris. Maka rumah bagi hamzah mengikut baris huruf sebelumnya. Sekiranya sebelum hamzah baris fathah, rumah bagi hamzah alif. Kasrah, rumah hamzah ya. Kalau dhammah, rumah hamzah waw. Dan boleh juga pakai kaedah yang ayat yang sama. Ayat yang sama. Cuma tukar mutaharikah, tukar sakinah. Sakinah, tukar mutaharikah. Sekiranya ada kekeliruan ataupun tak jelas, boleh tanya pada saya sendiri dan boleh juga rujuk pada guru-guru halaqah masing-masing. Kita jumpa kelas yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.